Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak media kerana dalam satu jangka masa yang singkat saya memberikan notis untuk memanggil membuat press conference ini. Tuan-tuan dan puan-puan dapat menghadirkan diri. Terima kasih banyaknya. Saya ingin mengongsikan laporan terkini berhubung dengan kejadian yang berlaku pada awal pagi tadi. Dan bersama-sama dengan saya pada petang ini ialah Datuk Seri Abdul Rahim, Pengarah Jabatan Ketenteraman Dalam Negeri dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, timbalannya Datuk Kaswadi dan Komander untuk Pasukan Gerakan Khas Datuk Masto dan beberapa orang lagi pegawai kanan termasuk Datuk Ramli Yusof, Setiausaha Polis Malaysia. So pada pagi ini saya dikejutkan pada awal pagi dengan satu berita mengatakan bahawa telah berlaku satu kejadian yang tragik berlaku di Perlis dan iaitu di sebuah kawasan kebun. Ya, sebenarnya berluka di situ, berluka yang tebal yang dijadikan laluan oleh penyelundup-penyelundup daripada kedua-dua belah kawasan, iaitu di sebelah Thailand dan sebelah Perlis Malaysia, terletak lebih kurang 600 meter. Kejadian tembak-menembak yang berlaku ini berlaku lebih kurang 600 meter daripada pintu A3 dekat tembok sepadan nombor 9. Ada pos pasukan gerakan AM di situ yang kita panggil namanya pos TS9. So kejadian berlaku pada pukul 2.30, bermula pada 2.30 pagi. Ya, dua orang anggota daripada Strike Force Company A, Battalion 3 PGA Senoi Perak Bido, dan dibantu oleh seorang lagi korporal daripada pos yang bertugas di pos TS9. Mereka berdua telah menunggang motosikal untuk menjalankan tugasan pemantauan untuk meninjau di kawasan laluan tersebut. Merupakan satu denai di dalam belukar tersebut yang menuju daripada sebuah kebun getah dan berakhir dengan tembok sempadan. Jadi kedua-dua anggota tersebut apabila telah sampai dekat pinggiran belukar tersebut telah meletak motosikal, memarkir motosikalnya di situ, dan mereka berdua berjalan kaki mengikut denai tersebut. Dan apabila lebih kurang 400 meter 400 meter daripada jalan, kedua-duanya tadi tiba-tiba terserempak dengan sekumpulan lelaki dalam tu. Kita boleh anggapkan lelaki 13 orang, lebih kurang berbelas orang yang saya tak boleh bagikan angka yang tepat. Dan serta-merta daripada apa yang telah saya perolehi, berlaku tembak-menembak. Dan kedua-dua anggota ini bersenjatakan pistol disebabkan mereka bertugas sebagai anggota peninjau, mengumpul risikan. Mereka tidak menjalankan merupakan patrol, bukan dalam tugasan patrol, di mana mereka dilengkapkan dengan senjata berat, rifle dan seterusnya. Dan dalam ketika itu juga apabila berlaku tembak-menembak, Korporal Baharudin ini tadi telah tercedera, berundur daripada tempat mula-mula berlakunya tembakan tersebut, dan berundur lebih kurang saya ingat dalam 4 ataupun 5 meter, dan dia rebah di situ. Dan beliau sempat mengarahkan kawannya seorang tadi, Korporal Norihan, anak lelaki tari ini tadi, untuk segera balik meminta bantuan. Di waktu yang sama juga, mendiang Korporal Baharudin ini tadi, senjatanya telah pun kehabisan peluru. Jadi Korporal Norihan pun berlari menuju ke arah motosikalnya lebih kurang 400 meter daripada tempat kejadian tersebut, berjaya menunggang motosikalnya balik ke pos TS9 tadi meminta bantuan.
yang jaraknya lebih kurang dalam 200 meter dari situ, dekat saja. Jadi apabila sampai di situ, hanya beliau sempat menekan on motor tersebut dan sambil menyatakan bahawa berlaku tembak-menembak dan dia terus rebah di situ. Dan anggota di situ segera menghantarnya dengan menggunakan Land Rover untuk menghantarnya ke hospital. Dan apabila sampai di hospital, didapati dia menerima 3 das tembakan. Terdapat 3 butir peluru dalam badannya, di perut, di rusuk, dan 2 di perut, 1 di rusuk di belakang. Jadi dalam masa yang tidak berasa yang begitu singkat, seorang pegawai yang bertugas di pos TS9 tadi berjaya mengumpulkan 5 orang dan bergegas ke tempat kejadian. Dan apabila dia sampai di situ dalam masa yang begitu singkat, tak sampai 3,5 jam, mereka telah menemui mendiang ini terbaring dalam keadaan terlentang menghadap ke atas dan pistolnya di bahu dan telah pun kosong, tidak ada peluru lagi di situ. Dan seterusnya penggeledahan dibuat. Sementara itu panggilan telah dibuat untuk mendapatkan khidmat ambulans. Dan dalam masa tidak sampai setengah jam daripada situ, iaitu daripada waktu tembakan lebih kurang dalam pukul 3:10 minit, 3 ke 3:10 minit. Dan dalam pukul 4 ambulans pun sampai. Dan apabila dia sampai di situ, disahkan bahawa Korporal Baharudin telah pun menghembuskan nafasnya di situ. Dan apabila pemeriksaan dibuat, ke atas badannya terdapat kecederaan di bahagian perut, rusuk kanan. Dan seterusnya jenazahnya telah dibawa ke hospital dan daripada hospital Tunku Fauziah terus dihantar ke hospital Sultanah Bahiyah di Al-Ustaz untuk dibuat postmortem. Jadi dalam kejadian ini, saya mewakili bidang M berasa amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas Korporal Baharudin ini. Tetapi di waktu yang sama, kami berasa begitu bangga sekali dengan semangat keberanian yang telah ditunjukkan oleh kedua anggota. Dalam keadaan yang terdesak begitu, mereka sempat melepaskan tembakan ke atas, ke arah kumpulan lelaki penyuntuk ini tadi. Dan seterusnya apabila di awal pagi ini kita telah pun mendapat berita daripada pihak Royal Thai Police bahawa mereka telah menangkap 3 orang yang cedera, mendapatkan rawatan di Songkla dan juga di Hat Nyai. Di Thailand ini lebih kurang seperti juga di negara kita, di mana diwajibkan hospital ataupun klinik swasta ini melaporkan kepada pihak polis sekiranya berlaku di mana seseorang itu cuba mendapatkan rawatan akibat tembakan ke letupan ke apa semua. Jadi di situ pihak polis Thailand telah pun mengambil tindakan menangkap 3 orang. Dan seterusnya mereka berjaya menangkap seorang lagi rakan daripada kumpulan ini tadi selepas soal siasat. Saya dimaklumkan bahawa 2 daripada rakyat Thai yang cedera ini yang ditangkap oleh pihak polis Thai, cedera di peha dan di leher. Yang cedera di leher itu katanya kritikal. Dan yang lagi 2 orang, satu cedera di peha dan seorang lagi cedera di lengan begitu. Ini bermakna mendiang Korporal Baharudin dan juga Korporal Nurihan yang tadi sewaktu tembak menembak gelap, kawasan tersebut gelap, berluka. Jadi dapat juga mereka melawan dan dalam usaha mereka untuk nak mempertahankan diri dapat juga mereka mencederakan penyelundup tadi. So di sebelah Malaysia pula, pada jam selepas pasukan bantuan sampai pukul 4 pagi, 3:30 pagi, lagi bantuan daripada Komando Unit 69 yang memang digerakkan ke situ sehari sebelum itu. Ada 2 skuadron, 12 orang telah digerakkan ke tempat kejadian. Dan apabila pemeriksaan dibuat di kawasan itu, pada jam 7 mereka menemui seorang lelaki juga warga Thai dan terus ditangkap dan mengaku bahawa dia adalah
salah seorang dalam kumpulan penyelundup itu tadi. Dan pihak Battalion 3 sendiri, ya, Sungai Perak, pasukan ini juga telah berjaya membuat pemeriksaan dan menangkap seorang lagi juga warga Thai. So keseluruhannya yang sudah ditangkap 6 orang, iaitu 3 cedera, dan daripada 3 yang cedera ni semua di sebelah Thailand, dan seorang lagi yang tidak cedera di sebelah Thailand, di sebelah Malaysia 2 orang. Jadi 6 orang semuanya. Siasatan awal soal jawab yang dijalankan ke atas, lelaki suspek yang ditangkap di sebelah Malaysia mengaku bahawa memang dia ada dalam kumpulan tersebut, dan dia mengaku bahawa mereka terkejut, ya, ketika mengangkat bunyi-bunyi yang mengandungi daun ketum dan juga ubat batuk daripada Malaysia hendak dibawa ke Thailand. Terkejut, terserempak dengan kedua-dua anggota pasukan gerakan AM ni tadi. Dan tidak semena-mena selepas itu kedengaran bunyi letupan, dia pun melarikan diri. So tidak ada apa-apa yang suspicious dalam kejadian ini, ya. Memang daripada maklumat dan saksi mengatakan bahawa kejadian itu spontan, ya. Ini bukan ada macam satu deal turn sour misalnya, ya. Contohnya cuba nak berunding dengan penyelundup lah tentang apa, tidak, ya. Saya juga dimaklumkan oleh Datuk Seri Rahim bahawa Battalion 3 PGA Sungai Perak ni tadi adalah satu-satunya battalion yang dikenali sebagai begitu beramanah apabila menjalankan tugas di sempadan ni. Dan mereka ni digeruni oleh penyelundup-penyelundup di sana. Memang mereka ni diketahui tegas. Dan CEO battalionnya, pegawai pemerintahnya, iaitu Superintendent Rosman, ni adalah seorang pegawai yang berpengalaman, bekas anggota pegawai daripada unit komando BAT 69. So